Kami berada di studio N1 di Angkasa Puri. Kalau di auditorium biasanya ada konsert, ada pelancaran. Tapi tak mengapa, kita berada dalam satu bumbung. Betul. Maksudnya RTM ini luas, banyak teknologi-teknologi yang kami berikan untuk siaran terbaik untuk anda. Terima kasih DJ Azidi di Kelantan FM. Kalau awal tadi kita dihiasi pagi kita dengan deklamasi puisi yang berkaitan dengan perpaduan. Tajuknya mudah, perpaduan Malaysia sebenarnya. Saya ada dapat sajaknya di sini. Puisinya ni ya. Okay. Penulisnya adalah Wan Razuha. Wan Razuha itu sebenarnya adalah pemuisi tadilah. Nama penanya, Masya Allah. Dan terus kita bawakan Datuk Dr. Razwan Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selaku Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia, Datuk, Masya Allah. Okey, kalau tadi mungkin Datuk secara permulaan adalah boleh kongsikan berkenaan dengan perpaduan Malaysia, apa yang nak disampaikan dan juga dalam puisi yang Datuk mesej yang dibawakan. Puisi yang saya tulis tu ialah berkenaan dengan perpaduan. Kita hidup dalam dalam kelompok yang berbeza, berbeza bahasa, berbeza agama, berbeza budaya. Kalau kita masing-masing bawa haluan masing-masing, itu kita tidak akan dapat bersatu dengan sepenuhnya. Jadi apa yang saya utarakan ialah dengan adanya kemesraan dan kasih sayang di kalangan kita, maka perpaduan itu akan dapat dijalin dengan utuhnya. Antara intipati daripada deklamasi puisi awal-awal tadilah. Dan juga kami difahamkan untuk anda semua juga ini fakta yang mana Hari Puisi Antarabangsa telah pun diisytiharkan pada tarikh 21 Mac setiap tahun sejak 1999 oleh Pertubuhan Pelajaran Sains dan juga Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Jadi Hari Puisi Antarabangsa melalui program interaksi pemuisi sedunia akan berlangsung pada 20 Mac, iaitu hari Ahad ini pada pukul 9 malam, dan acara ini akan dibuat melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung melalui Facebook Pemuisi Berkarya. Jadi ini adalah anjuran daripada Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia, Pemuisi. Benar. Mungkin Datuk boleh kenalkan kepada kita latar belakang mengenai program ini dan juga Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia. Baik. Sebelum saya pergi kepada program ini, ingin saya menyentuh sedikit latar belakang pemuisi. Okey, pemuisi ialah NGO seni yang ditubuhkan lebih kurang dalam 4 tahun yang lalu, dan tujuan penubuhannya ialah untuk menyatukan para pemuisi di seluruh tanah air untuk bergiat di bawah satu payung, iaitu pemuisi. Pertama. Dan antara lainnya juga ialah untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui puisi di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi berikutan daripada itu, pemuisi telah kerap menjalankan aktiviti-aktiviti di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Kami telah menjalankan ataupun mengadakan bengkel, forum, seminar, konvensyen dan juga majlis-majlis bacaan puisi di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Baik, di peringkat antarabangsa kita telah mengadakan bacaan puisi damai 20 buah negara pada tahun lepas, dan kami juga mengadakan baca puisi Ramadan sedunia, di mana kami telah dianugerahkan Malaysia Book of Records sebagai penyertaan video melalui online atas talian yang terbanyak di Malaysia. Selain daripada itu, sesuai dengan visi kami ialah suara kemanusiaan siagat, kami kerap mengadakan baca puisi kemanusiaan seperti baca puisi Nanggala, iaitu berikutan kejadian kapal selam di Indonesia, dan kami mengadakan itu di peringkat antarabangsa
dan mendapat sambutan yang amat baik. Begitu juga mengadakan baca puisi Palestin, baca puisi Uyghur, baca puisi Rohingya, ya. Dan alhamdulillah segala semua pergerakan dan program kami itu telah mendapat sambutan yang begitu baik di peringkat antarabangsa. Dan untuk makluman semua, pemusi selain daripada disertai oleh pemusi-pemusi di seluruh tanah air, kami juga membentuk rangkaian antarabangsa, di mana setakat ini kita mempunyai 28 organisasi daripada 14 buah negara di dunia bergabung di bawah kerabat pemusi sedunia. Jadi setelah kami berbincang di antara kerabat-kerabat, 4 buah negara telah bersetuju untuk menganjurkan Hari Puisi Dunia pada tahun ini, iaitu melibatkan 4 negara yang menganjurkan, iaitu Malaysia, pemusi, asyik.com daripada Indonesia yang diketuai oleh Ibu Hudan Eliza Y. Onggo, kemudian Brunei, Putra Seni yang diketuai oleh Profesor Dr. Zefri Arif, dan juga Singapura. Pantunism yang diketuai oleh saudara Syahrir Samari. Jadi kami telah mengadakan perbincangan untuk mengadakan program ini, kerana program ini berbentuk antarabangsa, international, ya. Dan kami jangkakan peserta-peserta terdiri daripada 30 orang peserta yang mewakili 12 buah negara yang akan turut terlibat. Jadi banyaklah acara-acara yang akan dipersembahkan pada malam itu. Baik, untuk makluman semua, kita ada 2 Hari Puisi Dunia yang diisytiharkan oleh UNESCO sejak macam saudara cakap tadi, declare pada tahun 1999. Dan kita ada Hari Puisi Malaysia juga yang telah pun diisytiharkan oleh Menteri Kesenian, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya pada tahun lepas, yang jatuh pada 13 hari bulan Jun pada setiap tahun. Jadi selama ini kita hanya merayakan Hari Puisi Dunia saja, iaitu 21 Mac, tapi bermula pada tahun lepas kita ada Hari Puisi sendiri, Hari Puisi Malaysia. InsyaAllah kita akan sambut secara besar-besaran di seluruh negara, insyaAllah. Masya Allah. Dan tahun ini merupakan tahun pertama lah. Tahun kedua. Tahun kedua. Wah, Alhamdulillah. Tahun lepas memang sepenuhnya dalam aplikasi dalam talian. Betul. Betul. Dan tahun ini pun bagaimana, Datuk? Tahun ini insyaAllah kita akan buat secara bersemuka dan juga dalam talian. Okey, ada pilihan lah. Jugalah orang untuk tengok secara dalam talian. Betul. Ya. Jadi memudahkan kita lah semua kan, kalau kita nak menonton sebagainya masih ada ruang lagi, Datuk. Okey, baik. Dan selain daripada itu, Datuk, siapa lagi antara pendeklamasi dan juga pihak pemuisi yang menyertai acara ini? Baik, untuk mewakili negara Malaysia, kita ada sastrawan negara, Datuk Dr. Zurina Hassan. Kita ada pengurusi lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian. Kita ada Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob, iaitu Vice Chancellor Universiti Melaya ke-8. Kita ada Dr. Zainatul Syahida, dan beberapa orang lagi, iaitu Rosa Madun, Adi Wangsa Sukma, Sisu Kopratasa, dan juga Man Kayan, yang akan turut serta dalam program tersebut. Di peringkat luar negara, kita ada Profesor Dr. Viktor Pogadev daripada Rusia, dan kita ada wakil daripada Itali, daripada Korea, daripada Afrika, daripada Australia, selain daripada negara-negara ASEAN. Semua mereka akan mendeklamasikan puisi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. InsyaAllah, bahasa Melayu diangkat. Ini sesuai dengan matlamat penubuhan kita, ialah untuk memartabatkan bahasa Melayu.
walaupun kita banyak negara di ASEAN terutamanya seperti Singapura, Indonesia, Brunei dan Thailand menggunakan bahasa Melayu. Walaupun menggunakan logat Indonesia dan sebagainya. Betul. Tapi kita serumpun. Jadi walaupun kita berbeza negara, tapi matlamatnya satu, iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Maksudnya bahasa Melayu yang digunakan itu tidak kisah sama ada bahasa Melayu Indonesia? Ya, tidak. Sebab kita serumpun. Kita serumpun. Okey. Dan juga saya tertarik dengan salah satu tujuan program adalah untuk memasyarakatkan puisi Melayu di kalangan rakyat. Jadi macam mana rakyat ni, macam kami semua ni ingin menyertai ataupun ingin orang kata bergiat secara aktif melalui persatuan ini. Baik. Persatuan ini kita terbuka kepada semua orang. Kepada pemusi-pemusi dan juga peminat puisi tanah air. Ya, cuma tinggal lagi untuk menjadi ahli. Untuk menjadi ahli dia disyaratkan sekurang-kurangnya menghasilkan satu karya yang diterbitkan, satu karya puisi yang diterbitkan. Manakala kerabat pemusi boleh disertai oleh siapa-siapa saja yang berminat tentang puisi. Dan untuk makluman, kita mempunyai keahlian dan juga kerabat lebih kurang 7,000 orang sekarang sejak banyak. Maksudnya apabila mereka menghasilkan karya tersebut, adakah karya tersebut perlu diterbitkan terlebih dahulu ataupun karya tersebut disyaratkan untuk menjadi keahlian untuk menjadi ahli puisi mesti satu sekurang-kurangnya satu yang diterbitkan di akhbar ke, di majalah ke, di buku ke dan sebagainya. Itu antara syarat yang ditetapkan. Baik, Datuk. Dan selain daripada itu, Datuk, apa antara persembahan yang akan diadakan oleh peserta? Baik, kita telah merancang untuk mengadakan beberapa persembahan seperti baca puisi, syair, gurinda, monolog, dan daripada Indonesia khabarnya mereka akan mempersembahkan filem pendek, filem pendek yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh pemusi di negara mereka, seperti Khairul Anwar dan sebagainya. Jadi saya jangkakan kita akan menyaksikan persembahan yang cukup menarik daripada pemusi-pemusi dunia, termasuk juga negara kita. Kalau kita dapat lihat di kaca ini apa jenis persembahan sebegini pula? Ini mungkin ini daripada Indonesia. Daripada Indonesia. Cara mereka mengekspresikan. Ini dikatakan filem pendek. Filem pendek untuk mentafsirkan puisi tersebut. Okey, dan perbezaanlah biasanya menjadi kekeliruan buat kita semua antara sajak, puisi, dan adakah ia sebenarnya berbeza ataupun sebenarnya sajak itu sebenarnya di bawah puisi? Bagaimana, Datuk? Sebenarnya dia tergolong di bawah puisi. Puisi ni ada puisi moden dan puisi tradisional. Puisi tradisional termasuklah syair, gurinda, bahasa bersajak dan sebagainya. Di mana puisi moden pula ialah sajak. Itu lebih moden lah. Itu berbentuk lebih bebas daripada puisi tradisional. Okey, mungkin kata-kata akhir daripada Datuk. Saya suka dengan temanya pembangunan bangsa melalui bahasa dan juga budaya. Dalam masa yang sama, macam mana untuk kita mengangkat bahasa, dan baru-baru ini Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengatakan bahawa dalam apa sahaja urusan rasmi kerajaan perlu menggunakan bahasa Melayu, dan saya kira ini adalah satu platform yang tepat untuk kita mengangkat bahasa Melayu dalam masa yang sama untuk mengangkat seni dan budaya kita. Saya ingin menyatakan bahawa bahasa kita bukanlah bahasa yang rendah. Kita merupakan bahasa lingua franca. Pernah digunakan di peringkat antarabangsa di zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka dahulu. Maknanya siapa yang nak berbisnes di sini, mereka mesti mahir dalam bahasa Malaysia untuk berurusan dan sebagainya. Kita juga merupakan bahasa yang kelima terbesar di dunia. Dan kita ada 100 buah universiti di dunia yang mengajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan saranan PM dan juga menteri untuk menggunakan bahasa Malaysia dengan lebih banyak, lebih kerap adalah dialu-alukan. Kerana itulah sebenarnya sepatutnya kita adakan, kita lakukan sejak dulu lagi.
tindakan Perdana Menteri dan seorang menteri bercakap bahasa Melayu di persidangan antarabangsa itu amat dialu-alukan kerana negara-negara lain seperti Perancis, Jepun, Korea dan sebagainya mereka menggunakan bahasa mereka. Betul. Kan apa megahnya kita menggunakan bahasa Inggeris kan, tapi banyak penduduk Malaysia ini menyatakan bahawa bahasa Inggeris itulah yang utama. Kita sepatutnya mengangkat bahasa kita. Betul. Kalau tidak kita, siapa lagi? Saya setuju dengan perkara itu. Kita orang Melayu dan kita hidup di Malaysia. Bahasa kita adalah bahasa Melayu, lidah kita adalah lidah Melayu. Jadi itu adalah satu harta yang cukup bernilai untuk negara kita. Boleh saya sentuh sikit ya? Okey, sedikit lah. Berkenaan dengan keahlian pemusi. Jika anda berminat untuk menjadi ahli pemusi, bolehlah menghubungi kami melalui pemusinational@gmail.com email ataupun telefon 012-211-8303 ataupun Setiausaha Agung Zalina Ina 012-502-5688 dan juga Esko Pemusi yang insyas bahagian keahlian ni Cik Zaki Hamid 012-399-5347. Jadi kalau anda ingin menjadi ahli kepada Pemuisi Nasional, mudah saja emailnya yang saya ingatlah pemusinasional@gmail.com. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Datuk Dr. Razwan Ibrahim, Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia. Pemuisi besar jiwanya dengan bahasa Melayu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Datuk. Baiklah, kita akan ke